Boleh ke ni. Mula ya. Mula ya ni. Jalan. Tahu je lah. Jalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah ilmu, kuliah subuh. Alhamdulillah, syukur kerana Allah Ta'ala memberikan ruang dan peluang kepada kita. Pagi tadi bangun, boleh sahur kan? Dan Allah Ta'ala bagi napih kita ada lagi lah kan. Ada orang tu bangun pagi tadi nak bangun-bangun, kojut-kojut laki dah tak bangun. Ada orang kejut-kejut isteri dia dah tak bangun. Apa hal tak sahur ni ke? Rupanya dah tak ada kan. Dan itu masuk dalam kategori orang yang gembira. Orang yang gembira iaitu ketika bertemu dengan Rabbnya. Allah Ta'ala beritahu, diam tak diam kita dah mula dah menuju, dah hampir benar dah kepada fasa 10 malam terakhir kan? Jadi tajuk yang telah dipilih oleh penganjur ada Imarah 10 malam terakhir. Ini alhamdulillah nampak petanda-petanda sekarang ni banyak perubahan. Tak macam dulu. Dulu makin hujung makin surut, sekarang makin hujung makin ramai. Ini ada perubahan lah. Ada perubahan. Ada kemungkinan sebab tak boleh rentah negeri, ada kemungkinan. Ada kemungkinan kan? Tapi apa pun yang penting kita kena fokus kan, dengan apa yang kita nak capai. Fokus kita, jangan lari daripada fokus. Kadang-kadang orang terlampau nak fokus je kadang kepada Syawal, menyebabkan Ramadan itu kan, Ramadan itu cara tak sadar dia diabaikan kan, dia terabai. Dia ibadah bulan Ramadan ni sangat istimewa sebab Allah Ta'ala bagi kehebatan-kehebatan yang pelbagai. 10 yang pertama kerahmatan. Kerahmatan ni apa? Rahmat ni bukan benda-benda biasa-biasa Rahmat ni satu tiket yang mana kalau Allah bagi rahmat tu, itulah cara nak masuk syurga. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Hanya dengan rahmat Allah je boleh masuk syurga. Dan nak dapat rahmat Allah tu kena ibadah banyak-banyak. Masalahnya orang kita ni, umat akhir zaman ni paling pemalih sekali beribadah. Dia takkan buat banyak-banyak. Buat tadi lah, imam tadi tiba astagfirullahalazim, dia balun 10 kali, cukup lah. Biasa 3, hari ni dia balun 10. Orang mula nak marah, 10 pula. Dia tak boleh. Dia orang sekarang ni tu sebab waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, waktu bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim bagi tahu apa dekat Nabi kita? Tak pernah aku tengok umat paling miskin sekali umat kau lah, wahai Muhammad. Kenapa pula? Dah lah umur tak panjang, pemalih beribadah.
Kuih koreng umat Nabi Muhammad ni, dia kata. Yelah, tuan-tuan tengoklah, saya baru sebut 10 tadi, orang cakap banyak. Tuan-tuan pergi Negeri Sembilan, zikir. Tuan-tuan pergilah kalau kena kita tahlil. Dah hilang-hilang lutut, baru doa. Ni ya kan. Dia lain pula kan. Dengan tarikat yang dia punya zikir tu panjang. Tapi itu pun tak panjang lagi. Sebab zaman sahabat sendiri pun paling common 70,000 kali sehari istighfar. Tak dapat kita tu kan. 70,000 lah. Memang alamatnya makin hari tinggal seorang. Sudah tinggal seorang imam kat sini. Lain semua picit surau lain. Kan? Memang kita macam tu. Tu sebabnya kita ni dah lah pemalih. Kan? Pemalih. Jadi macam mana? Jadi pesan Nabi Ibrahim, suruhlah umat kau tu tanam tanaman-tanaman syurga. Apakah dia? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu paling ringan dah tu. Kau tak buat pun tak tahu pula. Tambah pula bulan Ramadan ni ada satu malam yang sangat istimewa, iaitu orang kita sebut sebagai malam 7 likur. Bukan ya, jangan catit pula ni contoh saya sebut ni. Ada orang kita sebut malam 7 likur kata kan. Daripada dulu, tapi sekarang kita semua dah cari ilmu, alhamdulillah. Semua orang tahu malam Al-Qadar. Dalam malam Al-Qadar tu kan, makin beria. Tu saya baca tadi senarai morai kat luar tu. Dah ada dah senarai morai 10 malam terakhir dah ada. Pak kan cara dia. Tu bukan apa? Nak kerja Lailatul Qadar tu. Bukan nak kerja makan. Orang yang bagi tu masuk senarai berabot dia nak 10 yang terakhir. Sebab apa? Sebab dia nak kerja Lailatul Qadar, mudah-mudahan. Ya. Ya. Kita jangan komplain dia. Tak sadap makan kat surau ni, tak apa bondo. Jangan komplain. Kalau apa salah kita yang bagi. Kan? Bagilah yang sedap sikit. Tapi tak payahlah mamal sangat. KFC, McDonald kan, macam tu kan. Iyalah, barulah orang semangat datang masjid, datang surau kan. Itu dia. Jadi makna kata satu malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan lebih baik dari 1000 malam, 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan 83.333333. Makna 83 lah kita ambil. 83 tahun. Napih kita pun belum tentu lagi sampai 80 tahun. Purata orang Malaysia 60 tahun. 70 tahun bonus. 80 tahun ekstra. 90 tahun gegar vaganza. Kau boleh sampailah 90 tahun. Tak payahlah kan. Tarik nafas. Rasa sempat kot 80 tak payah. Bukan jam tu cara dia kan. Kata ulama tu dahulu, kata hukama ni, manusia ni dia ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Kadang-kadang kita naik kereta sebelah tak isi debu. Sikit lagi kereta kita terlepas satu kan. Tiba tengah-tengah jalan naik motor, bim pokok tumbang sebelah kita. Habis kata, kalau aku dapat kat situ tadi aku kena ni. Terlepas satu lagi. Kawan-kawan pergi piknik universiti, terjun dekat dalam sungai tu, yang timbul dia seorang ni, yang lain tak timbul-timbul. Terlepas satu lagi. Ingat tak yang dekat highway kat Perak kan, yang apa tu tumbang tu dekat highway tu, yang kono kat kereta-kereta tu, meninggal kan. Dia himpap bumbung tu apa, tiang pencawang kan, jatuh. Cakap apa, flyover jatuh. Mungkin kita lambat sikit je, depan kita sempat break emergency, lambat sikit lagi. Tapi dalam banyak-banyak perangkat kematian tu, ada satu perangkat kematian yang manusia tak boleh nak lari, iaitu perangkap usia tua. Itu dia. Lepas tua dia takkan jadi muda balik. Kioji'un ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab Nabi sayang kita. Nabi cakap, umat aku ya Allah jangan kau bagi umur panjang-panjang. Apa pula kan, kalau Nabi sayang, mintalah umur kita panjang. Tak, Nabi kata jangan bagi umat aku panjang supaya kita boleh bajet. Kalau umur kita 950 tahun, alamat surau ke masjid pun tak ramai yang datang. Silap-silap imam saya, orang yang pasang ni, abang Abu ni pasang ni kamera ni, dia pun cakap, Ustaz dah habis ceramah kan, nanti tolong off ya. Dia pun balik. Kalau umur kita 950 tahun lah kan. Tapi salah umur kita tak panjang. Jadi bila umur 50 dah mula fikir nak pencet.
Umur 55 dah mula anak kahwin. Umur 60 pun anak-anak dah lepas. Dah mula tanya, bila kau nak balik? Bila kau nak balik? Dulu mak kita tanya kita bila nak balik. Faham tak? Kita dah mula dah rasa apa? Dah mula dah mak ayah rasa sedih anak tak boleh balik. Faham? Dah mula dah rasa apa kita nak balik? Datanglah surau. Kan? Mana ada panjikat dah? Tak ada. Kan dah pencen. Kan? Iya, sama dengan saya. Saya pun dah pencen. Saya makin pegawai, kan kaleng-kaleng lah. Kan? Tapi saya pun ada kad pension, kad pesara. Tunjuk ke hotel Kasarina tu dapat 10%. Berapa? Kan? Pension dah. Jadi nak tunjukkan sementara, kajap ya. Jadi kita boleh bajet. Kiranya kalau tuan-tuan ni semua datang sini, waktu umur-umur macam ni dah datang sini, okey lah tu. Jangan malu. Malu lah ustaz, dah tua-tua baru datang surau. Pula malu pula. Yang paling tak malu tu kan, yang tak malu tu, yang paling tak malu dia datang surau betul-betul time nak kenduri. Kan nak kenduri tiba-tiba dia datang. Awak ni pahal datang ni mesti nak kenduri kan. Dia malam pertama Ramadan orang tak heran. Malam pertama Ramadan kita tak heran, muka tak pernah nampak semua ada. Pagi ni pun main muka tak pernah nampak. Sebab pagi ni bukan apa, pagi ni dia ceramah tu ramai datang. Kan? Tapi saya difahamkan oleh jawatankuasa tadi yang memang jemaah subuh di sini memang tiap-tiap pagi macam ni. Agaklah kan, alhamdulillah kan. Macam tu tompet lain lah, tompet lain. Malam pertama tak heran datang ramai. Sebab apa? Dia nak kerjakan fadilat Ramadan. Tapi yang heran kenapa makin menyusut? Kan? Kenapa makin menyusut? Itu yang Nabi minta. Umur jangan panjang-panjang supaya kita boleh bajet. Dah tua-tua datang tak apa. Ada orang tu sampai tua lagi kelab dangdut. Aduh, saya dengan tim saya dulu, dengan pejabat agama, dengan SPRM, dengan polis tu, kita mempunyai operasi kat kelab malam kan. Pergi dekat kat kelab dandut, pergi kat pusat judi. Polik-polik. Kelab dandut tu ramai orang Islam. Semua usia-usia rewat, semua rewat, remaja lewat. Semua umur memang umur 50 lebih lah. Tak tahan bingit telinga masuk ke kelab tu. Tapi orang tua tu dipolok speaker tu. Tak apa air diminum pun tak tahu. Kita tak tahan ni, dia polok speaker semayang tu. Punya tahu bila dia dapat makan entah apa pil dia talan kan. Macam tu. Ya. Tu sebabnya kita duduk kat sini ni alhamdulillah ya Allah. Tapi jangan belagak pula. Ya Allah, kau bagilah aku istiqamah ya Allah, supaya aku terus ada dekat surau ni, dekat masjid ni. Jap, ni masjid ke surau? Surau. Macam masjid lah. Alhamdulillah. Kan? Jadi keistimewaan Lailatul Qadar ini sangat istimewa sehingga kan Allah Ta'ala meletakkan malam itu kan, di dalam Quran, di dalam surah Al-Qadr kan? Yang mana Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jangan lagi melayan malam 7 likur tu. Kan tak apalah nak pasang pelita, pasang tak salah dah. Orang tua-tua dulu pasang pelita biar bercahaya rumah kita nak. Nanti malaikat nampak rumah kita, dia kata. Ingat malaikat rabun macam dia. Kan kita kan paling tidak kalau kita bangun malam pukul 2-3 pagi, 3-4 pagi kita bangun kan. Kita duduk ya. Paling tidak kalau paling malas lah kan, duduk kat katil tu, duduk. Terutama orang perempuan senang bangun sebab dia tak boleh tidur. Tak macam-macam bunyi lelaki kan. Yang lelaki Bilal, jap azan kat katil tu. Dia mengigau. Contohlah, bukan Bilal sini yang tempat lain. Dia bangun duduk ya. Orang perempuan tak boleh tidur kan, duduk Allah, ya Allah, banyaknya dosaku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Lagi baik lagi ambil wuduk. Lepas tu duduk kata pun tak apa. Ya Allah, aku ni banyak salah ya Allah, kau bagi ampunilah dosaku ya Allah, kuatkanlah aku kata beribadah padamu ya Allah. Paling baik ambil wuduk solat tahu kan. Qiyamul lail, bangun malam paling senang bulan Ramadan. Sebab apa? Sahur kan. Bila kita bangun kita biasakan lazim ke ibadah. Bulan lain kadang-kadang terjaga je, macam sahur lagi rasa masa mula Syawal. Jangan kita tidur balik, bangun. Tak dapat buat qiyamul lail ni, kalau tak dapat buat
Sehari sekali buat, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Kau tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat 10 tahun sekali. Susah nak, seumur hidup sekali. Kau itu pun tak dapat lah ustaz. Macam ni lah, cari tali, gantung diri, mati baik. Guna hidup kan. Payah pun, nak sahur dah tu bangun. Dia qiyam al-lail ni bangun ibadah tau. Paling tidak tu tadi disebut ingat Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingat Allah banyak-banyak. Kan? Qiyam al-lail. Tapi qiyam al-lail bukan bangun, kencing, tidur balik tak kira. Dia mesti beribadah. Ya? Apakah ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan, kan? Ambil yang simple-simple paling tidak, kan? Kebanyakan ulama berpandangan qiyam tu, maksud qiyam menghidupkan malam tu, membangunkannya dengan solat. Qiyam tu dengan solat. Solat tu banyak pandangan menyatakan solat yang dimasukkan tu solat sunat tarawih tu. Maknanya selain pada kita buat maghrib, isyak, tarawih. Sebab dikatakan bermulanya Al-Qadar itu adalah selepas maghrib sampailah sebelum subuh. Kan? Itu sebabnya bayangkan kita bangun awal, at least kita solat sunat 2 rakaat, ataupun datang surau awal kita solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kau jaga 10 malam terakhir jangan tinggal, tanpa gagal kena buat. Kemudian kita tengok Nabi sendiri yang pertama mengetatkan ikatan pinggang baginda. Kan? Imam Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah menyatakan bahawa dimaksudkan dengan perbuatan tersebut ada 2 pendapat, iaitu membawa erti baginda bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, dan maksud yang kedua ialah Nabi meninggalkan perbuatan bersama dengan isteri. Pertama bersungguh-sungguh betul dia beribadah, mengetatkan pinggang tu maksud bersungguh. Satu lagi tak ada masa tu bergiyonah. Jangan risau, 10 malam terakhir lain macam geram dengan bini kita. Dia 10 malam terakhir tu. Sebab memang itulah hawa nafsu kita dah mula longgar, dia nak menuju ke Syawal. Malam pertama kita bangun sahur, muka masing-masing juga tengok. Sahur. Tapi bila sahur hari terakhir je tengok, hari ni last kita puasa. Elok pula nyawa kau, kan? Mana nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu sebab minggu-minggu last tu kita dah tak berapa tidur sangat. Sebenarnya kita dah boleh dah, kita dah fresh, kita tak ada fikir pasal kerja, kita tak ada fikir pasal masa tu dah mula cuti. Kita dah mula lah keriangan dalam hati kita menuju Syawal tu lain pula. Tu sebab kita kena adjust balik tu. Maka lagi kuat kita, paling tidak semayang 2 rakaat kau pembalih benar lah. Habis tidak kan semayang sunat witir 1 rakaat. Buatlah, jangan tak buat. Tu sebab Nabi bagi kita ni, Nabi cakap, faman ahya bi sunnati faqad ahabani, faman ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku dalam syurga. Mana Nabi bagi hin apa? Nabi bagi hin, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Apa yang kita boleh buat, buatlah. Kan? Ini langsung tak buat. Nak pula yang paling bahaya sekali tahun ni. Tahun ni paling bahaya, hari raya orang perempuan. Hari raya jatuh hari apa? Hari apa? Dia tahu. Dia tak ada hari apa, tak ada. Orang lelaki kami kan, dia tanya dulu. Orang lelaki dia takut nak jawab benda tu. Orang perempuan dia dah tahu. Dia standby kan. Sebab dia CEO rumah tangga. Tahun lepas ingat ni, sepapan bulan 1 habis kain kat nilai 3 tu. Sepapan tambah baju, sini yang bolong, sini yang merah, ni yang biru. Sudah PKP padan muka. Bono kan nak beraya. Kan? Iya. Kan? Jadi makna kata sekarang ni kita kena perketatkan pinggang kita tu, maksudnya kuatkan ibadah kita. Semua benda-benda yang kita buat lazim hari-hari ni kita buat dengan lebih baik. Kita perkemaskan lagi. Contoh bila kita masuk aja subuh tu, bila masuk pagi tu, kita macam mana pun kita tak tinggal niat pun pahala. Kan? Memang kita kena baca niat siap pagi kata Imam Syafi'i, tetapi
Tetapi nak niat sebulan boleh niat sebulan, takut-takut terlupa, tapi berarti ingat niat. Macam tu kan. Perkemaskan. Selama ni kita berhenti ngam-ngam aja, Allahu Akbar, oh dah habis dah, tak boleh makan. Tak, kita upgrade. Imsak berhenti, baru ikut Nabi. Waktu imsak tu ikut Nabi lah tu. Sebab berhenti kira-kira 50 ayat Quran sempat baca. 5 ayat Quran yang biasa, bukan siap taranum. Auzubillah tu tak dapat dah 50 ayat tu dah. Kan? Dia standard lebih kurang macam imam kita baca tadi macam tu lah. 50 ayat dapat insya-Allah. Kan, jadi mana kata waktu imsak kita berhenti, upgrade. So sebab kita nak kerja sunnah Nabi. Kan? Ada orang tu dia kerja sunnah, saya sebelum imsak dah berhenti. Oi, enak. Kau mampu 10 malam waktu more tu sahur dah tak pet dah. Kan, malam lain tu sebab istilah tu more dia tak cakap sahur. Kan? Sebaik-baiknya makan pagi, paling baik tidur lalu, tak apa, bangun pagi kan. Kemudian sebaik-baik sahur adalah tamar, makan buah tamar, jangan tak makan. Ini buah tamar bulan puasa baru jumpa kan. Tak kisahlah kurma apa, kalau nak kurma ajwa Samsul Debat sekejap lagi boleh tengok ada. Tapi tinggal sebokeh berambut pula kan. Tak apalah, tak payah. Tapi betul kan, buah tamar. Ada yang cakap tu, saya biasa dah. Saya memang tak makan buah tamar ni. Allah perangai banggo pula dah kan. Ada orang tu, saya 10 malam terakhir ni awak dah tak nampak saya dah. Wah, apa hal? Kita ingat dia nak pergi itikaf dah. Itikaf ni salah, saya nak start beg kuih raya. Kecoh kan. Kuih raya runding tak, tuan-tuan, heran nak orang beryoyo buat kuih raya. Orang yang jual tu kita faham dia menego, tapi orang beryoyo nak buat kuih raya ni. Saya nak tanya lah, paling lama lah kita makan kuih raya berapa hari juga? Paling lama lah hari kedua dah cik roti canai lah. Ya ke tidak? Jadi berapa nak beryoyo nak buat, tak payah tunjuk tuan dah. Ataupun pergi beli topung dalam 5 kilo kan, bubuhlah apa perasa sekalipun, bancuhan kan, bubuh sikit margarin apa semua, uli, lepas tu acuan yang beli banyak. Yang satu tu bulat, satu tu 3 segi, satu tu bentuk bintang, satu bentuk bulan sabit, satu bentuknya. Tapi 10 dah susun. Orang datang jarah ke rumah, wih banyak kuih kau, semua baik sendiri tu. Dia pun rasa, sedap lah, tahu tak apa. Kuih keluar pun sedap lah. Tapi pun rasa sama lah. Tak payah poning-poning kan. Tak payah poning-poning. Ya. Ada kek nilai tu lagi lah, ada 1 kilang tu cukup glamour, kilang kacang. Kek nilai 3. Pergi sana tu, sebanyak-banyak kacang. Yang tu boleh tak apa. Sebab orang memang macam tu ya, kudap-kudap ya. Hari ni orang kadang kan berziarah, mana yang penting ziarah, tapi bukan tajuk Syawal lah. Saja nak beritahu lah kan. Kadang apa cakap pun tak ada. Ya, alhamdulillah dapat beraya. Kan selfie tak baby. Kan? Tak padangan tua lah tu. Itu ada makcik tu. Macam ni lah ni ambil gambar. Ui. Ranjat saya tengok lah. Yang paling terbanyak sekali tu saya ceramah kat Rompin. Ada apa ni program My House yang repair rumah orang susah kat tu Hijrah. Itu kat Perak ada Kuala Kangsar satu, di Botol Kiri ada 2. Jadi pergi ke Rompin lepas tu. Dekat Rompin tengah-tengah bergambar ada ketua kampung tu jamu makan. Habislah semua orang kampung, perempuan semua ada lah bergambar ramai-ramai ni. Sekali orang tua seorang tu confident dia. Free size dia. Apa lah free size pula kan. Rupa freestyle lah. Dia confident pula tu. Free size, saya kata pula free size lah cik. Cina tu lah, tu freestyle tu buat. Tak apalah, janji bahagia kan. Kan jadi tak ada. Jadi malam last tu orang perempuan pun jadi penyuntik semangat. Bang malam ni kita semayang sama bang. Bang kita bangun awal bang. Berlaku di Seremban 2. Di Seremban 2 ni cerita ni lebih 10 tahun lah. Di Seremban 2 ni suami isteri ni tak pernah tinggal.
Tak pernah tinggal tahajud malam. Rumah dia ni rumah teres. Rumah teres, ada satu pencuri masuk rumah tu. Pencuri tu masuk bulan puasa tu, tak dosak tu. Bukan bulan puasa, sorry. Tapi dia masuklah ke rumah tu, dia dapat duit, dia cari, dia jumpa meh. Habis dah suka masa tu kawan tu tengah semayang, suami isteri. Dapat meh, nak keluar tak jumpa pintu keluar. Nak begitu. Rumah kan tak ada lah grill apa beriang pun tak ada. Tak jumpa pintu keluar. Rumah teres, pintu depan, pintu belakang ya. Puai dia cari tak jumpa, dinding ni semua. Lah suami dah puasa dengan bini apa-apa bila kita semayang kan apa pagi ni kalau nampak terasa macam kelibat ke apa, dia tak roti je. Jadi memang ada dengar-dengar bunyi, dengar ni, dia dengar. Sudah ya budak tu dia ikut semayang kali. Dia terasa Allah bagi signal kat dia lah. Dia semayang dia. Jadi bini dah nampak dah. Siapa pula ni dia. Dia tengok laki dah bosan. Dia tak tahu kalau nampak apa-apa orang pun tak tahu. Suami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terperanjat lagi ya, dia tanya kau ni siapa? Dia pun minta maaf pakcik. Mana nangis lah. Saya sebenarnya nak. Dia kata dia memang dia mencuri lah. Dia kata dia ambil barang ni sebab apa. Dia terpaksa. Amak yang sakit. Pakcik tu pun cakap macam ni lah. Kau ambil duit ni, 100 kau beli ubat. Beli ubat untuk mak kau. Kan ada duit sok kau ganti lah balik. Kalau tak ada pakcik halal kan. Pakcik dia nangis dia keluar. Masa tu bagi signal apa? Allah Ta'ala lindungi kita, keluarga kita, kehidupan kita. Tu yang kita kerja kan? 10 yang pertama kerahmatan, nak masuk syurga, ibadah banyak-banyak. 10 yang kedua pengampunan kepada dosa-dosa kita kan? Ni dah hujung pengampunan ni. Melainkan kita confident lah, alhamdulillah sampai bulan April lagi tu belum ada dosa lagi tu. Kalau confident tak boleh kan. Tak ada tuan. Saya sampai tadi pun ada yang cakap dah. Siapa pula yang berani bawa Azia masuk dalam ni? Wah jauh tu. Dia tak tahu penceramah dalam tu kan. Ya tuan. Saya bawa kereta Tuan Azia tu penceramah kat Kuantan. Comel memang golap sikit sebab terpaksa. Kalau tidak kat traffic light tu huru-hara orang nampak tu. Hui dah mula dia dah. Kan? Ya. Jadi sampai dekat Kuantan nak ceramah, kereta tu kotor. Saya cakap dengan asisten saya, kopi basuh lu kereta tu kan kau datang beli. Okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Orang yang nyambut saya tu kerja TM, pejabat TM Kuantan. Telekom, TM. Dia pun sambut saya. Steady ustaz ya. Datang jauh-jauh naik Grab. Woi, kereta aku tu saya kata. Dia boleh cakap Grab tu. Tak kesian motor dia cakap dengan saya. Tapi yalah betul lah kan, kereta kecil macam mana kan. Jadi kita beribadah. Dan begitu juga yang ketiga, 10 malam terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Tu kita nak kerja. Tu pun ada yang cakap tu, tak apa weh, kita masuk neraka pun dalam masuk syurga tak? Kita umat Muhammad, kau gila apa tu ayat tu? Sadar ke tak sadar? Jibril waktu turun jumpa dengan Nabi sekali, pucat muka Jibril tu. Nabi tanya, apa kau nak kau Jibril? Maka Jibril kata, ini terjemahan kau pula cakap ni 9 lah Jibril tu kan. Jibril turun, dia kata, waktu aku turun tadi aku nampak Allah Ta'ala perintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun, daripada merah sampai jadi putih. Kemudian Allah Ta'ala suruh nyalakan lagi api neraka tu selama 1000 tahun lagi, daripada putih sampai jadi hitam. Wahai Muhammad, kalau terbuka lah pintu neraka tu walaupun sikit yang sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Dengan tahap tu kita nak cakap masuk neraka pun tak apa, nanti masuk syurga. Jangan tak tahan kan. Padang mahsyar tu pun tak tahan. Tu sebabnya kita nak kerja syafaat Nabi. Syafaat Nabi ni ada 3 jenis. Antaranya yang pertama, kita dapat keringanan di padang mahsyar. Orang lain tahu kita relax mungkin. Kita dapat mengasa telaga Al-Kausar tu mungkin. Yang kedua kan, yang keduanya kita dapat masuk syurga tanpa roblok. Tahu masuk, tak payah tanya orang ni. Dia ni tak payah masuk. Tahu. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka, tapi sebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita masukkan ke dalam syurga. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, tuan-tuan, berhentilah jadi orang kan? Tapi itulah, kalau boleh tak nak lah masuk neraka, kalau boleh nak masuk syurga, tu minta ampun Allah, minta pembebasan dari api neraka 10 hari terakhir.
Jangan kita abaikan peluang-peluang yang ada macam ni. Kan? Yang kedua, menghidupkan malam. Yang dimaksudkan menghidupkan malam ini ada dua kemungkinan. Pertama, menghidupkan keseluruhan malam dengan ibadah. Itu susah sikit tu kita tu kan. Susah kan? Memang susah, bunyi susah. Tapi sebenarnya boleh. Berbuka puasa, ibadah dah. Allahu Akbar. Allahumma lakas nabika amanna. Baca doa. Baca doa. Doa tu pun ibadah. Kan? Walhamdulillah alamin. Mulakan buah kurma, ibadah lagi. Kan? Kepada makan buah kurma, minum air masak, ibadah lagi. Sebab tak ada dalam sunnah cerita pasal air soya, tak ada. Kan? Air apa? Katira. Kan? Kan? Cendol, tapi boleh tak minum? Boleh, tak masalah, asalkan halal. Kan? Macam arwah abah saya tu dia ajar makan buah tamak, minum air masak, solat tu. Dah solat kan, baru makan yang berat sikit. Tu pun sukat tu, nasi tu. Kan? Kalau ikut pakat nutrisi, macam ni lah, satu gonggam ni ya. Itu paling banyak. Tapi tengoklah pengonggam masing-masing. Kan? Mana yang gonggam memang dah basah piuk, tak salah kan? Mana sikit je. Itu je, jangan kita lebih-lebih. Lepas tu lauk letak dah cukup. Alihkan, topikkan makanan tu. Makan habis, capek-capek duduk kat ruang tamu. Jangan duduk kat meja makan. Tapi kalau makan buah tamak, minum air masak, kita salat tapi tak khusyuk, lagi baik makan. Dia semayang, Allahu Akbar, pola cap dengar kat dapur, susah. Anak-anak mengajarkan siput sadut. Sedap lalu, sedap lah yang ayah. Ada tak tidak lagi siput tu kan. Tadi bali dah lah tak banyak ada kan. Aduh kan. Jadi macam tu. Jadi hidupkan semua malam. Lepas kita buka, kita salat, ibadah. Lepas kita makan, kita niat kita kena Allah ni. Sebab apa? Ni nak kumpul tenaga. Lepas ni nak tarawih, ibadah lagi. Berjalan kaki, pergi ke surau, ibadah lagi. Kan? Pergi ke surau, kita pergi ke surau ke masjid. Lepas semayang tarawih, semayang sunat witir kita buat. Takut-takut terlelap kan. Balik rumah sebelum tidur baca doa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kau lindungi aku, ya Allah, kau panjangkanlah umur aku agar aku dapat bangun pagi pula, ya Allah, aku nak beribadah padamu, ya Allah. Dapat pergi pala, sebelum tidur pergi pala. Tidur. Baru berapa jam tidur? Bulan puasa ni tidur tak lama pun. Kan? Pukul 4 dah bunyi dah. Kan? Dah bunyi dah. Kan? Dah bunyi dia punya alam. Alam ni biar koreh sikit. Jangan engkaulah sekuntum bunga, memang nolap lah tu. Jadi biar koreh sikit. Pada belum bangun, tarawih mandi, gosok gigi, mandi, sogarkan badan wangi-wangi, ambil wuduk, solat. Dah solat mengaji, dah sahur, pergi makan. Dah makan, kita pun alhamdulillah. Kan? Dah alhamdulillah, baca niat. Apa tak sepanjang malam dah tu. Itu subuh. Sebelum subuh solat sunat 2 rakaat lagi. Itu sepanjang malam. Kan? Sebab kalau kita ikutkan dengan malam tu, ikutkan bukannya banyak malam pun, dah tinggal 10 ya. Kan? Rugi gitu kan? Ataupun menghidupkan separuh malam, kerana separuh malam juga dianggap sebagai menghidupkan malam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Maknanya kalaupun kita hidupkan sikit pun macam sepenuh malam. Macam tu. Rugi betul kan? Lepas tu malam yang tu dah masuk dah senarai morek tu. Sedekah. Tu sebab kenuri tahlil, kalau kita buat kenuri tahlil kan? Kenuri tahlil. 2 pahala yang paling besar sekali dalam kenuri tahlil. Pertama zikir, yang kedua makan. Ya, zikir kita ingat Allah. Makan, sedekah. Dia niat untuk arwah tu, dia niatkan untuk arwah. Tu penting tu. Ni belanja makan niat untuk arwah. Yang datang semua kawan-kawan arwah. Kebetulan kan, Nabi suruh baik-baik dengan kawan-kawannya, salah satu bagi makan. Macam saya memang setiap kali bulan Ramadan, saya akan pilih satu malam, lepas tarawih tu saya dah telefon lah member-member arwah abah saya tu. Jadi bila malam tu lepas tarawih, dia dah standby dah kat kereta saya, jom kita pergi cari kedai makan sama-sama. Tu salah satu yang Nabi ajar kita, baik-baik pada teman dia. Kan kalau kita ada kawan-kawan arwah ni kat kampung, kita tak boleh nak balik kampung. Ada kat kampung tu kawan arwah ada.
Kita telefon orang kampung yang boleh tolong, kita transfer duit, tolong belikan barang ni, hantar kat rumah dia, boleh tak? Tu salah satu cara, bukan susah mana kan? Ataupun kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan tengok kat mana tu, tengok dekat Yayasan Budi Ihsan Malaysia, Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Itu saya, Datuk Kazim, Datuk Badli Shah, Datuk Rafizah Musa, Ustaz Elias Ismail, Ustaz Jafri Mahmudi, kami berenam ni pun lancarkan kempen tu, Juadah Syawal. Kita transfer duit, dia akan bagi satu box tu, satu box makanan, hantar kat rumah asnaf yang dah tentu-tentu susah. Kita bagi sekarang, pahala dah kira sekarang. Pagi raya besok dia orang dapat makan Juadah Syawal tu, lagi pula dapat pahala lain pula kan. Tu contoh lah. Ni kan promote tau, lebih kurang yang tu. Begitu juga membangunkan kaum keluarga untuk beribadah, bukan kita saja. Tu kita satu hal, kita dah boleh bangun, alhamdulillah, tu dah terbaik. Tetapi lagi baik, kita boleh ajak ahli keluarga kita sama. Kadang ada abah tu dia seorang je, dia seorang masuk syurga kan, bangun, ajak sekali, bangun, jom kita sembahyang sama-sama Eli, jom 2 rakaat je, mari ajak ahli keluarga kita kan, ajak isteri, kalau isteri ramai, ajak semua isteri, biar ada sekali. Nak marah ni saya tak, kalau ramai, kau tak ramai, marah orang perempuan. Jangan marah, ni contoh. Kalau ramai, kau tak ramai tak apalah kan. Elok je, isteri-isteri dia buat tu belakang, bang kami semua dah ready. Oh mak kan. Tapi tuan susah lah, tu situ aja kan, susah. Dia cakap mana kan, kadang dia bukan tak nak, tapi keberanian tak ada. Dia bukan takut bini tu, bini menakutkan. Orang lelaki siap tumpah baju, t-shirt, beras kita beli, mak tahu tu gambar guni pun kan, t-shirt tu. Lepas tu orang perempuan jawab apa? Perempuan jawab apa? Tapi kalau tak masak tu tak okey lagi tu. Kalau kita tak masak, macam mana nak makan pun kan. Yang seorang tu ni memanglah dia beli, tapi kita orang bayar. Lagi tahu kan. Jadi menghidupkan malam, yang kelebihan menghidupkan malam Al-Qadar ini, yang pertamanya dosa-dosa diampunkan, terutamanya dosa-dosa kecil. Ini berdasarkan sebuah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud sesiapa yang melakukan qiyam pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran beserta keampunan, nescaya akan dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi makna kita penuh penginsafan. Dia semayang tu, ya Allah, tenang, relax, jangan berkecapuh tu. Berkecapuh ni 9 cakap ni, berdesup lah orang Ipoh cakap. Kalau laju betul, orang Perak kata apa? Laju betul lah, macam mana? Laju betul macam mana? Berdesup ke apa? Orang Perak cakap apa? Kira macam tu lah kan? Berdesup orang 9 cakap tu, menabut tu tak laju lagi, berkecapuh lagi laju daripada menabut. Paling laju menculin, itu laju betul. Kan? Semayang nak cepat ya. Saya nak tanya, dalam perbuatan-perbuatan solat, mana yang paling tenang? Ada kajian dibuat oleh pakar teori praktik solat. Mana perbuatan yang paling tenang? Dalam banyak-banyak perbuatan, saya ulang balik, mana perbuatan yang paling tenang dalam solat? Saya cakap, ramai jawab sujud. Itu lalap tu bukan tenang. Dia yang paling tenang adalah waktu daripada rukuk kita bangun, Sami Allahu liman hamidah, sebelum nak turun tu, daripada iktidal tu sebelum nak turun, itulah waktu paling tenang menurut kajian. Tapi orang yang semayang nak cepat memang tak rasa benda tu. Sami Allahu liman hamidah, dia punya lega tu dalam hati tu, rasa lapang waktu tu sebenarnya. Itu sebab kalau nak dapat tu kena relax semayang. Itu sebabnya kalau kita tengok arwah Datuk Ismail Kamus dulu kata, kalau kita jadi imam, kita kena tengok belakang, tengok siapa makmum kita kan, jangan ikut syok je tu. Ada tampil-tampil tu, imam tu dia dah lah baca ayat surah panjang-panjang, terlupa pula tu. Orang belakang dah sosek barat dah ni, apa hal, macam mana nak tolong ni kan. Kan ni orang belakang dia kena tolong kan. Iya, lepas tu yang seorang tu yang duduk belakang, si baik aku tak duduk belakang dia kan.
Tengok, kalau ramai orang-orang lama, jangan laju sangat. Orang lama ni jari, panik dia nak ngajar tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jenis yang sujud berbunyi lutut ni. Allahu Akbar, tap 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 sampai hujung lah berbunyi kan. Ada tak? Ada. Jangan laju-laju, jangan laju-laju. Tapi kalau nampak orang muda ramai, jangan panjang-panjang sangat. Orang muda ni dia boleh tahan sampai habis, tapi besok tak datang dah. Kan. Iyo. Tapi ada orang tanya, ustaz mana yang elok tarawih ni? 8 ke 10, 20? Di Negeri Sembilan ada 10. 8 ke 10, 20. Dia yang paling elok sekali buat. Dan saya tanya orang, dia 8 ke 20? 8 ke 20? Dah 28 Ramadan kan? Dia tanya gini, 8 ke 20? Tak buat lagi tarawih. Sibuk tanya kan. Jadi sekarang ni grab kita kau nak ambil, jangan kita tak ambil. Kan? Dia kalau boleh nak dapat imam tu, kau tahu dekat surau dah. Kat mana tu? Surau dah lah, yang dekat Kelebang Putra tu. Kenapa? Dah lah 8, laju lah tu. Pukul 9 siap tahlil. Ui, biar laju betul tu. Kau betul isyak ke apa tu? Ui, lain macam. Dia kalau dapat imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ui, bagus imam ni lah. Dia nak imam macam tu. Oh iya. Ramai lah yang datang surau tu malam tu. Ramai. Tapi yang dia tak tahu, dia kata, ui ramai lah tu lah makna. Betul lah, ni lah surau. Ramai orang lah. Semua orang dah tahu ni. Yang dia tak tahu, imam tu dah kena import pergi masjid. Yang tinggal imam nama. Kawan tu dengar, saya dapatkan som. Sudah, betul ke duit? Allahu Akbar. Betul ke duit? Dia tu. Entah, yo ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sanyap. Kenapa lah sanyap lah imam ni? Ar-Rahman, terperanjat makmum lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang seorang ni confirm salah surau tu. Yang seorang tu dah comel, ini baru isyak ni weh, belum tarawih tu. Kan? Relax-relax ya, tak payah kerja-kerja. Lepas itu satu lagi, bagus kalau ada setengah surau masjid ni kadang dipanggil anak-anak tahfiz jadi imam. Adalah orang tua cakap, weh mana boleh dia jadi imam, kurang lah pahala kita, dia belum kahwin. Itu kepala bana betul lah. Apa? Tak ada masalah tu. Budak-budak tahfiz tu lagi elok bacaan dia panjang, kita dongak pun logo lapang. Ada sekali tu saya bawa ada satu imam. Sebab saya ceramah di Ampang. Budak tu, ya Allah, sedap betul bacaan ni. Tak payah cakap dah. Lepas tu saya tanya dia, imam ke berapa? Rupanya dia anak AJK. Saya ingat imam apa nampak daripada belakang tu, bila dah jumpa lah budak lagi. Dia kata rompek masa tu. Lepas tu saya tanya, nak tak kalau kita jemput dekat kampung mak saya je? Jadi dia kata okey, boleh, dia kata. Mak dia yang bawa dia. Sampai di rumah mak saya tu, kita baru buka puasa sama. Booking malam tu turn saya jadi imam. Adalah saya dapatlah dalam 5-6 kali je kat kampung mak saya tu. Sebab kebanyakan masa datang Perak kan. Itu masalah tu. Jadi adalah banyak ceramah. Jadi malam tu bagi turn tu saya bagi kat dia. Pertama kali orang kampung saya komplain. Pendek sangat baca. Wah, komplain. Wah, tu. Tapi memang sedap bacaan budak. Lepas tu malam tu baru saya tahu rupanya tiap-tiap tahun dia memang diundang untuk jadi imam tarawih di Istana Negara. Baru dia kata ompek masa tu. Baru ni nak panggil dah tak boleh, dia dah masuk UIA. Dia masuk UIA sebab dia kata prosedur kalau dia keluar, dia nak masuk bila UIA 14 hari kuarantin. Dia kata tak apalah kata. Jadi tak apa. Jadi itu elok tu kalau kita ambil sebab budak-budak tahfiz ni dia kena training. Kebiasaan kan, biasakan diri dia. Biasalah kadang dia nervous tu biasalah. Yang dimasukkan qiyam menghidupkan malam itu adalah
menghidupkan dengan ibadah seperti solat tarawih, bacaan Quran, kita tadarus, kan? Ada yang tanya, Ustaz, kalau kita tadarus online boleh tak? Kalau macam yang dulu tu boleh lah, cuba pastikan okey lah. Kadang-kadang alhamdulillah saya baca ini tak ada salah kan Ustaz, kan? Ustaz, rupanya kawan tu dah hang, line tak ada, macam tu ada Ustaz tak baca kan? Pastikan lain okey. Baca Quran, kan? Berzikir, berdoa, beriktikaf, kan, bersedekah dan segala amalan-amalan soleh yang lain. Yang kedua, ganjaran amalan melebihi 1000 bulan, macam mana yang saya nyatakan tadi. Jadi mana yang kita boleh buat, dan tuan-tuan kita buatlah. Kehidupan kita ni sementara je sifatnya. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Ini adalah peluang kita yang terakhir. Kalaulah dengan kebaikan satu malam yang kita buat boleh cover seumur hidup kita, kenapa kita tak ambil? Kita akan rugi. Termasuklah sedekah. Sedekah nanti berapa ramai orang masuk ke dalam kubur, dia tengok kubur dia lapang sikit lah, tak adalah lapang mana. Apa salah kubur aku ni torang ni? Sebab dulu kau pernah sedekah RM1 kata. Kau pernah sedekah RM1, bahasa tu kau paling ikhlas. Tu yang kau dapat torang macam ni, lapang macam ni. Kalau aku tahulah dengan RM1 aku boleh dapat lapang macam ni, dah tentu aku bagi keseluruhan hartaku. Macam tu lah. Tapi sayangnya masa tu dah terlambat. Saya tak nak ambil yang kisah yang orang dah kena seksa ni. Ambil kisah macam mana kita dapat rupanya dengan tu manfaat kita. Ya Allah, macam tu kenapalah aku tak sedekah pada dulu. Sedekah ni tak semestinya kita bagi apa. Bayangkan bagi makan orang yang berpuasa tu dapat pahala orang yang berpuasa. Memberi makan orang berpuasa ni bukan tengah hari. Bagi makan orang berpuasa tu makna makanan bagi ke orang yang berpuasa ni, jadi dia boleh berbuka nanti makan makanan tu dapat pahala sedekah tu. Nak sedekah sebelum berbuka, bukan lepas berbuka. Lepas berbuka tu nama pelupusan sisa papajal yang kau tak habis bagi ke orang. Kita kena belajar tau. Sebelum PKP itu, sebelum PKP, setiap hari kita membazirkan 17,000 tan makanan sehari dibuang. Sebulan bulan Ramadan 270,000 tan makanan yang belum diusik dibuang. Macam itulah dahsyat orang kita. Di Afrika, Mali, Rwanda, Kongo, Chad, Nigeria, pukul 12 malam beratur nak ambil daging korban. Dia orang makanan tak ada. Dia orang makan apa? Kotak atau kertas kotak tu cecah air makan. Kepalkan tanah liat, lumpur tu bakar, bagi anak makan cookies. Dia kata, air, ingat air teh susu, rupanya air lopak air tu, lumpur tu, yang tu dia masak, air tak ada. Kita tekan-tekan tahu panas, tekan-tekan tahu sejuk, kan? Tu. Jadi saya nak petik apa ini pesan oleh seorang ulama, kan? Pada 10 malam terakhir ni apa yang kita buat? Imam Masjidil Haram Syekh Mahir Al-Mu'aikili kepada umat Islam, dia pesan 3 perkara paling tidak kena buat. Paling tidak, kepemalai habislah. Dia kata, yang pertama, solat sunat 2 rakaat. Paling tidaklah jangan tinggal. Kerana bertepatan dengan malam Al-Qadar, pahala solat tu bersamaan dengan 83 tahun tadi. Buatlah kau, manalah tahu dia punya teruk sakit tanak betul dah hari tu sebab makan banyak, tersandar, terbaring. Jadi paling tidak 2 rakaat, bangun ambil wuduk, solat 2 rakaat paling tidak. Kedua, menderma sekurang-kurangnya 1 rial, kata. Maknanya kalau kita ni RM1, paling tidak RM1 setiap malam buat ni. Ambil nombor akaun masjid, simpan, transfer online RM1, kan? Kita tengok tak yang video yang satu tu, yang seorang ni haji ni dia derma RM5,000, Haji Zakaria contoh nama. Haji ni pula sedekah RM10,000. Haji Sulaiman namanya. Yang seorang tu lah Haji Ibrahim, bagi RM20,000. Yang seorang tu cakap ini semua riak, semua sebut nama dia kata. Sampai seorang tu, ada satu hamba Allah bagi RM30,000. Itu barulah tak riak, hamba Allah, dia kata. Itu aku dah tu, dia kata.
Kedua kan. Jadi tak, dia yang biasanya yang terbalik pula kita ni, yang RM1 tulis hamba Allah, yang bagi banyak tulis nama Ustaz nombor IC kan. Sebenarnya kita sedekah dah dipesan ni oleh imam kan, oleh imam ni, Imam Masjidil Haram. Dia kata paling tidak RM1, transfer online pun tak apa, mana semua Allah Ta'ala kira kan. Ia pahalanya sama seperti kita menerima selama 83 tahun. Dan yang ketiga, paling tidak baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebab kalau tuan-tuan semayang dekat negeri Sembilan, kalau yang baik 10 rakaat tu, setiap rakaat kedua tu Qul huwallahu tu baca 3 kali. Dia akan baca 3 kali setiap rakaat kedua. Makna itu paling tidak 3 kali kan. Kalau kita buat lebih, lagi baguslah kan. Jadi rugilah kita kalau kita tak memanfaatkan malam-malam yang mulia ini untuk memperolehi fadilat yang sangat besar. Jadi pintu keluar dah semakin hampir dengan kita. Menjelang kita ni kan, dalam kita diam tak diam dah habis. Ayat kita yang paling power sekali apa? Tiba-tiba dah nak raya, dia kata kan. Macam baru semalam je puasa. Tu tanda-tanda apa? Tu tanda-tanda nak mati. Habis itu. Tak usah lah cakap banyak kita. Tak ada tu. Tu tanda-tanda cepat masa berlalu Ustaz. Tak ada. Memang tanda nak mati dah tu. Makin dekat kita dengan kematian, itu saja. Kalau orang tu rasa, kejap dah macam ni, dah macam ni, dah macam ni. Kan? Jadi kita kena kumpulkan pahala sebanyak mungkin. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir. Anggaplah 10 hari terakhir ni sebagai peluang terakhir kita kan? Jadi jangan sia-siakan peluang yang ada, rebutlah selagi nyawa masih ada. Dan sebagai penutupnya, Nabi, kalau kita tengok satu riwayat macam mana Nabi turun daripada mimbar, Nabi 3 kali Nabi sebut amin, amin, amin. Sahabat tanya, apalah kau amin Rasulullah, aku tak nampak pula ada orang doa. Sesungguhnya aku terdengar malaikat berdoa. Salah satu daripada doanya adalah binasalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Lagi 2 doa tu ceramah yang lain. Maknanya kono panggil lagi. Macam tu lah ya. Kalau boleh panggil lah time boleh makan. Janganlah time bawa. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi ya. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Cuba ada sedikit makluman, saya nak maklumkan dekat luar sana nanti sekarang kalau dapat nak singgah lah, tengok ada booth ajaib ni kan. Jangan tanya khabar je, tanya harga dan bayar. Tak ada duit tak apa, tak ada hal tu dah. Online pun tak apa. Yang pertamanya ada tapi buah tamar ada 1 kotak je. Nasiblah saya bagilah ke imam. Bagi kat surau ya, bagi kat surau 1 buah kurma tu je tinggal. Kalau yang nak tu nanti order online, nanti staff saya postkan lah. Yang keduanya ada kuah kacang SD lah, Samsul Rebat. Kuah kacang ni boleh cacah makan macam tu ya, dengan goreng pisang boleh, dengan lomang boleh kan, ataupun kita letak air panas dia jadi kuah pecel dengan gado-gado. Letak tumiskan betul-betul bawang, lado dengan serai, masukkan dia jadi kuah kacang untuk nasi impit. Tu kita offer lah hari ni 3 RM50. Kemudian ada minyak wangi SD perfume, Samsul Rebat perfume. Yang itu lambang kebijaksanaan wanita tu. Sebab isteri saya bancuh sendiri. Yang jadi bijaksana tu sebab modal suami untung semua dia. Contoh lah. Bijaksana lah. Dia bau dia wangi betul, kuat bau dia, boleh bawa solat. Dia ada satu tagline, iaitu tak mandi pun wangi. Dia RM35 sebotol. Ada bau Aisyah, bau Danish. Tapi ramai lelaki suka bau Aisyah. Macam saya suka bau Aisyah tu, dia bau dia ringan, dia tak berat sangat, tak keras sangat, lembut lah. Kemudian yang bau lelaki Danish. Perempuan nak suka bau Danish, tak faham saya tu. Tapi boleh, memang dua-dua boleh pakai. Kemudian begitu juga ada susu kambing. Produk tengah viral sekarang, susu kambing Al-Am. Susu kambing campur madu, campur kurma. Saya dah lama minum dah, sampai sudah tak jumpa madu. Rasa ada macam tu. Yang faham lah, tak faham sudah ya. Susu kambing Al-Am ni yang bagus yang pertama untuk orang yang tak biasa minum susu kambing macam saya tak boleh minum susu kambing, tak tahan. Tapi yang ni alhamdulillah dia tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing cemur.
dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia tak pakai kambing Malaysia lah. Dia tak ada bau. Yang bagusnya dia paling baik sekali untuk orang yang gastrik, GERD elok. Gastrik dengan GERD elok. Ambil pagi, ambil kurma, insya-Allah sampai potang perut itu tak rasa lapar. Alhamdulillah. Kan? Kemudian dia baik juga untuk orang yang ada enzima. Ya, ada enzima kata-kata kulit kepala. Jangan buat mandi tu, minum. Kemudian begitu juga baik untuk orang perempuan yang hormon merayau tu. Kejap awal, kejap lambat, kejap pertama dia perginya, boleh minum tu. Tapi mana dah tak ada tu tak salah, cari dah tak ada. Tapi kalau minum datang ni balik joki ya. Tapi lepas tu orang perempuan yang pregnant elok, sebab baby hari ni lahir kebanyakannya jaundice kuning, demam kuning kan. Jadi ambil daripada awal. Untuk baby pun elok sebenarnya. Kan? Jadi bila kita minum, maknya minum, untuk baby elok. Kemudian begitu juga dia baiklah untuk orang paling baik Imam Masjid Felda Palung 12. Dah 6 bulan semayang dekat kursi. Alhamdulillah dah semayang macam biasa. Dia ambil sebulan, dia ambil habiskan 1 kotak tu, alhamdulillah boleh semayang macam biasa. Siapa sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas, tu cepat baik. Siapa sayang mak ayah dia, postkanlah ke mak ayah dia. Kan? Ini bukan promote lebih kurang. Tapi hari ni harga dia RM45 1 kotak, tapi siapa beli 2 kita offer RM90. Macam sama ya Ustaz. Tak adalah, boleh 1 45, beli 2 80. Siapa tak buat duit tak apa, ambil je dulu, buat balik, ambil nombor akaun, nanti transfer online, tak ada masalah. Ditakdirkanlah lepas 3 tahun baru ingat, saya redha. Ambil macam mana kan. Dah buat balik dah habis je dah. Sekali lagi saya datang ceramahnya, dulu ada sekali lah Ustaz, saya tak bayar lagi. Tak apa lah. Ambil macam mana ya. Tapi tu memang tu. Ya, nanti boleh tengok lah slow-slow ya. Itu saja daripada saya. Semua yang baik datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.